Okey, selamat petang Cikgu Zul. Okey, terima kasih. Um, sa okey, saya daripada SMK Matu. Okey, kajian tindakan kami orang ni dibuat dalam bentuk kumpulan. Okey, kumpulan kami Cikgu Ahmad Sabawi, Cikgu Noria dan Cikgu Nasab Tuyah. Okey, tajuk kajian kami adalah metodologi meningkatkan minat murid terhadap sesi PDBR. Okey, panitia BM dan juga KM. Okey, sebelum tu saya nak jelaskan apa yang definisi metodologi lah. Macam kita selalu nanggap, maybe metodologi tu orang fikir terus kepada penyelesaian masalah. Tapi metodologi tu macam analisis teori. Okay, ambil sikit lah, menerangkan saya ada sikit counselling. Saya pun belajar counselling before tu. Okay, jadi saya ambil kupas sikit tentang counselling sikit. Metodologi analisis teori ataupun kaedah sistematik untuk setiap bidang yang kita nak capai. Okay. Dia tidak ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Kaedah ini menawarkan asas teori untuk memikirkan kaedah ataupun satu amalan yang terbaik digunakan untuk mencapai satu menyelesaikan satu permasalahan. Contoh macam kes inilah. Okay, kita tengok macam pelajar kita tidak minat untuk menyertai sesi PDPR. Okay, jadi kumpulan kami nak ambil sikit kesempatan untuk nak membuka minda pelajar, nak memberi motivasi kepada pelajar supaya mereka orang boleh ada peningkatan mereka dalam minat dalam sesi PDPR. Okay. Slide yang seterusnya, Cikgu. Okey, kita akan pergi kepada kitaran 1A, pemerhatian. Okey, ada 4 tinjauan yang kami dapat tahu, dapat pasti. Yang pertama adalah melalui markah pencapaian akademik murid. Okey, sebelum ini, pencapaian murid kami orang sebelum kita masuk kepada pasca PKP apa semua kan dalam pasca COVID-19 ni. Pelajar kami hanya 13 orang sahaja yang lulus berbanding 33 orang keseluruhan pelajar untuk subjek BM. Manakala untuk subjek KM 14 orang saja daripada 33 orang. Kita boleh nampak pelajar yang selebihnya itu memang pelajar yang agak lemah. Hanya sebilangan kecil murid yang memberi perhatian semasa guru mengajar dan memberi respon kepada guru. Latihan yang diberikan sepanjang PDPR rata-rata hanya 23 orang murid saja yang menyiapkan serta menghantar latihan tersebut kepada guru subjek. Manakala sesi PDPR menggunakan Google Meet dihadiri seramai 5 hingga 10 orang sahaja. Macam kelas 5M3 ni, kelas tengah-tengah. Macam yang Cikgu Zul tahu juga, macam kami orang ni ambil kelas yang tengah-tengah. Kelas tengah-tengah ni dia pelajar galus. Jadi dia boleh lulus, dia boleh gagal. Jadi kami ambil pelajar kelas ni sebab rasanya lebih mencabar kalau berbanding ambil kelas depan. Kelas depan tak ada masalah untuk menyertai Google Meet. Mereka pun dari segi faktor kewangan, mereka pun daripada kelas kami orang ni mungkin dari segi kewangan tu ada masalah. Daripada lagi satu sikap adalah pemalas juga. Keadaan fizikal atau mental murid. Murid kelihatan teragak-agak untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru subjek. Ini kami kenal pasti selepas PKP, masa bulan 7 atau bulan 8 pelajar masuk sekolah, nampaklah pelajar macam tak berminat lagi, macam asyik nak tidur saja. Lepas tu murid pun belum bersedia ataupun masih tidur dan tidak ingat pada jadual PDPR. Prasarana, terdapat murid tidak mempunyai gadget atau alat peranti. Terdapat juga beberapa orang murid yang tidak mempunyai capaian internet. Sikap murid tidak bersedia untuk sesi PDPR sedangkan sudah dimaklumkan sehari sebelum kelas bermula. Ini selalu dimaklumkanlah, macam kelas saya memang malam tu saya dah bagi dulu latihan, lepas tu keesokan harinya memang dah bangunkan mereka orang daripada tidur, tapi masih juga macam hari ni
kelas 5M3 6 orang saja yang ikut Google Meet. Okay, agak kecewa lah. Okay. Jadi murid sengaja tidak aktifkan data atau internet, murid tidur lewat dan bangun lewat, murid tidak serius dan memandang remeh tentang sesi PDPR. Ya, seterusnya cikgu. Okey, kitaran 1B, refleksi, saya tak pasti ini betul tapi saya cuba letak je. Okey, macam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Komunikatif pada peringkat sekolah menengah, kedua-duanya hampir memberikan objektif yang sama, di mana dapat melahirkan murid yang menghayati, membentuk dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan perasaan cinta akan negara. Meskipun Kesusasteraan Melayu Komunikatif bukan salah satu subjek wajib lulus dalam SPM, namun ianya mampu membentuk sasiah diri terpuji menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan menghargai kesusasteraan Melayu dan memupuk minat membaca karya sastra yang berkualiti. Di samping itu, kedua-dua subjek ini memberikan pendedahan kepada murid dalam mengarang, membina ayat serta menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara dan bentuk yang efektif. Sekiranya murid tidak menumpukan perhatian dan tidak mengambil serius untuk menyukai subjek ini, kemungkinan murid akan sukar untuk berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa yang santun. Secara kesimpulannya, beberapa metodologi yang akan dibincangkan untuk menangani masalah ini. Okey, kitaran 1C merancang. Okey, yang pertama, objektif umum kami nak mencari metodologi untuk menarik minat murid terhadap sesi PDPR. Okay. Objektif khusus kami adalah kami ingin meningkatkan peratusan keputusan murid lulus untuk subjek BM dan KMK, menambahkan penglibatan murid semasa sesi PDPR terutama dalam mengikuti sesi Google Meet, memberikan mereka kesedaran untuk mengubah sikap negatif mereka. Okey. Kumpulan sasaran kami adalah seramai 33 orang murid dari kelas 5M3 SMK Matu, melibatkan 17 murid lelaki dan 16 murid perempuan. Okay, ini jangkaan tarikh yang akan dilakukan 18 Jun iaitu hari Jumaat ini. Okay, 8.30 hingga 10 pagi. Tempat adalah dalam talian iaitu Google Meet. Okay, bagaimana ianya dilakukan? Murid akan diberikan masa berinteraksi dengan guru secara terbuka. Okay, macam situasi saya mungkin saya akan buat Google Meet nanti, okay, akan berinteraksi dengan panggil nama ke dengan pelajar untuk buka minda mereka orang dan juga supaya mereka orang ada perasaan nak bercakap dengan kita lepas tu. Okay, murid diberikan motivasi menggunakan teori hierarki keperluan Maslow yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya A Theory of Human Motivation di dalam kajian psikologi. Murid diminta untuk menyenaraikan 5 keperluan mengikut hierarki. Okey, 5 keperluan ini adalah, yang pertama adalah fisiologi, kedua keselamatan, ketiga keperluan sosial, keempat perkembangan diri dan yang kelima adalah hasrat diri. Okey, saya akan jelaskan sikitlah. Okey, untuk 5 keperluan ini nanti semasa sesi motivasi kan macam kita sendiri pun suka juga orang bagi motivasi dekat kita kan. Jadi pelajar ni selalunya luar bandar dia tak ada pendedahan motivasi sangat. Okey, dia tak ada pendedahan motivasi. Jadi kita sebagai guru, okey, macam saya memang suka bagi motivasi. Itulah kadang-kadang budak pun fikir saya ni cerewet. Okey. Jadi kita akan tanya pelajar, okey, melalui 5 keperluan itu, fisiologi, keselamatan, keperluan sosial, perkembangan perhargaan diri dan hasrat diri. Fisiologi adalah keperluan paling asas. Okey, keperluan paling asas yang kita nak, okey. Apa yang kita perlu dalam diri kita seperti keperluan makanan, okey, minuman dan tempat tinggal. Okey, keselamatan pula, okey, contoh peribadi, kewangan ataupun kesihatan. Itu keselamatan. Keperluan sosial, okey, perasaan kita ingin dicintai dan ingin mencintai. Okay, itu keperluan sosial. Perhargaan diri, okey, perasaan di mana kita nak dihormati dan kita juga menghormati orang lain.
dan hasrat diri adalah untuk mencapai cita-cita melalui potensi seorang manusia. Okey, apa kaitannya untuk kami punya kajian? Mungkinlah fikir macam tak ada kaitan lah, tapi sebenarnya saya kalau kita tanya dekat pelajar, apa yang keperluan yang paling mereka utama? Kalau mereka orang nak utamakan keperluan fisiologi, jadi kita nyatakan apa keperluan fisiologi yang kita ada. Contoh keperluan makanan dan minuman. Untuk macam mana kita nak dapat benda itu? Jadi seorang pelajar kena belajar. Kalau dia kata dia punya keperluan sosial, dia nak dicintai dan rasa mencintai. Okay, jadi macam mana kita nak orang lain rasa cinta dengan kita? Kalau kita asyik fikir yang kita nak sakitkan hati orang lain kan, macam mana kita nak merasakan orang tu cinta pada diri kita kan? Jadi semua ni ada berkaitan. Berkaitan juga dengan pendidikan. Okay, sebab semua orang nak kita memberikan perhatian. Okay, jadi sebagai seorang guru, okay, kita mampu bagi perhatian dengan mereka dengan memberikan motivasi seperti inilah melalui teori human motivation, iaitu teori hierarki Maslow. Okay. Murid akan diterangkan apa kelebihan setiap keperluan. Okay. Mereka akan carilah, kalau contoh tadi saya cakaplah, kalau pelajar tu nak fisiologi yang paling dia nak utamakan. Jadi kita bagikanlah apa kelebihan, apa keperluan dalam keperluan fisiologi itu. Apa kaitan dia dengan pendidikan. Okey, setelah sesi motivasi secara dalam talian dilaksanakan, guru akan bertanya kepada murid tentang perkembangan diri mereka serta keperluan mana yang ingin mereka capai dahulu. Okey, kalau dulu saya belajar counselling, okey, dia ada dua sesi tau, sesi individu, sesi kumpulan kan. Okey, kalau selepas kita buat sesi dia ada 4 fasa, dia ada empat sesi lah. Sesi pertama pengenalan, sesi kedua masuk kepada teori, sesi ketiga melaksanakan, empat pula kita nak tengok perkembangan diri pelajar itu. Okay, macam ni lah yang saya maksudkan untuk kajian ni. Okay, guru akan sentiasa membuat pantauan terhadap murid agar mereka sentiasa mempunyai kesedaran dalam mengikuti sesi PDPR. Dilaksanakan sepanjang perintah kawalan pergerakan dilaksanakan agar tidak ketinggalan dalam mana-mana topik yang dipelajari. Seterusnya, cikgu. Okey, ini refleksi. Okey, selepas kami punya kajian dibuat, okey, pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas, mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada kalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kadang dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Melalui apa cara pun, manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mencapai matlamat tersebut. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan motivasinya. Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini, kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. Jadi, teori ini diketengahkan dengan teori motivasi Maslow. Okey, itu je cikgu. saya tak yakin. Ya, cikgu. Okey, macam mana nak cakap Ya. Okay, kita balik kepada slideshow kita yang mula-mula lah cikgu. Okey, boleh. Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah lah kepada Cikgu Farida and the gang. Okey, tajuk metodologi meningkatkan minat murid terhadap sesi PDPR. Okey. Ya, metodologi. Tajuk ni kecil cikgu. Apa tu?
tajuk ni catchy, menarik perhatian Ya, orang ni tajuk ni. ya. Sebab dia cerita tentang meningkatkan minat murid terhadap sesi PDPR. Mm-mm. Terhadap sesi PDPR. Sesi macam mana? Taklah, rasa macam ada Something wrong. something wrong there. Macam boleh ditambah baik lah tajuk tu. Apa? Macam metodologi meningkatkan Untuk meningkatkan. sesi PDPR, sesi pembelajaran online. Tidak semua orang tahu PDPR kan. Tapi orang tahulah sekarang ni yang dalam Ya, keluarkan PDPR kan. ya. So no harm lah for that keyword PDPR tu. Metodologi tu. Ialah macam tadi pun cikgu ada explain. Sebab bila kita ambil secara lumrahnya, orang awam lah, bila dia dengar metodologi, dia cuma tahu satu je, metod. Ya. Betul lah. Memang metod lah nak. Ya, metod. Kaedah, metod lah. Tapi biasanya untuk tajuk lah cikgu, untuk tajuk jaranglah kita letak metodologi di depannya. Mungkin ini cadangan lah cikgu. Okey, boleh. Cikgu boleh letak terus teori. Terus betul lah. Meningkatkan minat murid terhadap sesi PDPR melalui apa? Melalui apa? Apa dimensi? Apa yang kita dah bangunkan dari situ? Melalui teori ya kah? Kita guna yangnya. Melalui motivasi. Melalui motivasi nak? Ya. Iyalah sebenarnya. Okey. Sebut metodologi macam ada udang di sebalik mi. Pada terus. Apa benda yang dapat meningkatkan minat murid dalam PDPR? Minat nak? Tu cerita tentang minat nak? Ya, tentang minat. Okey. So boleh letak teruslah. Meningkatkan minat murid terhadap sesi PDPR melalui motivasi. Okey. Melalui motivasi yang untuk panitia BM dan KMK boleh dipadam lah sebenarnya. Okey. Saya dah masalah juga sebenarnya. Mungkin kita padam. Okey. Itu cadangan kami lah cikgu. Mungkin cikgu boleh bincangkan balik lah. Okey. Okey, yang dari segi tajuk. So, tajuknya memang akan kata orang biasalah, netizen tu orang yang membaca memangnya akan tengok bah. Apa tajuk tu sebenarnya? Metodologi. Kita pun ada metod kita sendiri katanya kelak. Berilah macam contoh meningkatkan minat murid terhadap sesi PDPR melalui motivasi. Terus orang pun fikir, aku tak sibuk motivasi ke dengan orang? Mungkin cik tahulah pandangan cikgu. Mungkin cikgu boleh bincang baliklah dengan geng-geng cikgu Ahmad Sabawi, Noria dengan Sabtuyah. Mungkin motivasi tu nya terlalu general tau. Ya. Orang lain pun boleh juga beri motivasi. Tapi apa kelainan cikgu? Dalam motivasi cikgu, apa kelainan yang cikgu dah beri? Okey, tak apa. Nanti kita akan perhalusi lagi sekali ya. Kita akan perhalusinya. Kita akan go through lah satu demi satu. Okey. Dekat bahagian pemerhatian tu, sebenarnya saya ada banyak komen sebenarnya. Sebabnya dari segi detail, dari segi huraian apa semua, no problem. Memang cukup detail. Tahniah cikgu. Jadi benda tu lah yang saya maklumkan, yang macam Dr. Joshua jugalah dah maklumkan pada sesi yang lepas. Memang kita perlu masukkan data. So data macam tu lah, betul lah tu. Hanya 13 orang daripada 33 orang lulus untuk subjek BM. Okay. Manakala untuk subjek KMK hanya 14 yang lulus. Okay, no problem. Jadi kelak dalam penulisan cikgu, yang ini PowerPoint lah. PowerPoint no problem kalau cikgu letak short term lagi. Short form KMK kan. Tapi dalam penulisan kelak cikgu letak nama penuhnya and then dalam kurungan KMK. Macam biasalah. Okey, boleh. Style penulisan lah. Okay, and then hanya sebilangan kecil. Sebilangan kecil dah buang. Okey. Jangan letak terus sebilangan kecil. Letak terus nombornya. Macam nombor 1, nombor 2. Okey, cikgu. Faham. Macam contoh nak, nombor 3, apa poinnya di sini? Memberi perhatian kan.
berapa ramai yang beri perhatian? Mm-mm. Cikgu perlu nyatakanlah berapa ramai. Adakah 13 daripada 33 orang sajakah yang beri perhatian? So untuk markah, no problem. Markah memang kita boleh guna terus markah. Okay. Cumanya yang masalahnya dekat apa? Dekat yang sebilangan kecil beri perhatian. Okay. Beri perhatian. Maksudnya Cikgu Freda, agak-agaknya macam mana kita nak collect data untuk beri perhatian tu? Macam mana kita nak kesan berapa ramai yang beri perhatian? Ni markah mereka orang menjawab soalan kot. Macam kita bagi latihan. Lepas tu siapa yang dapat betul banyak ke. Maksudnya dia bagi perhatian. Kalau markah kurang, jadi dia tak bagi perhatian lah. Pandangan saya lah. Mun markah, Cikgu Freda, mun markah biasanya ia adalah skor. Ya. Bila skor, maksudnya kita menguji sidak ya, faham kasih faham, pandai kasih pandai. Betul sih? Betul Ya. sih? Tapi tu cerita tentang beri perhatian. Tahu sih apa maksud beri perhatian? Beri perhatian tu, saya beri contoh lah. Cikgu Freda tadi tengah tonton cerita Korea. Bila Cikgu Freda tonton cerita Korea, sangat fokus, beri perhatian yang 100%, lalat lalu depan mata pun Cikgu Freda tak sedar. Ya. Betul lah? Itulah maksud sebenar beri perhatian. Betul tidak? So macam budak ni tadi, murid ni tadi. Macam mana kita nak detect bahawa murid ini tadi beri perhatian? Agak-agaknya macam mana Cikgu Freda? Nak beri survey memang si dapat, kita beri survey. Beri soal selidik memang si dapat lah kan? Kalau tanya soalan dalam kelas? Kita tanya soalan dalam kelas. Ataupun kalau dia tak beri perhatian, kita tanya soalan macam mana pun tak dapat dia jawab kan? Betul sih? Perhatian okey, macam mana? Okey. Ya, cuma ada satu solution je lagi untuk itu. Cikgu guna pemerhatian. Pemerhatian? Observation, pemerhatian. Maksudnya dalam kelas cikgu, cikgu guna pemerhatian, ada checklist lah. Tengah-tengah cikgu mengajar tu kan cikgu lihat, ini budak A ni tak tengok kita mengajar, tik. B ni dia tengah layap main dengan cicak, tik. Okay. So maksudnya Cikgu Freda ada checklist. Ada checklist menyatakan bahawa budak-budak ini yang tak beri perhatian dalam kelas. Jadi macam mana ayat dia lah? Nak buat ayat dia. Macam mana ayat dia? Cikgu kan benda tu tadi adalah data mentah. Data mentah kan yang tik-tik-tik tu kan. Yang dibentangkan tu janganlah beri data mentah. Berilah data yang dah dimasak. Data yang dah dimasak ni maksudnya seperti peratusan, median mode tu apa semua tu kan. Itu data yang dah dimasak lah. Jadi untuk penambahbaikan yang nombor 1, nombor 2 tu cikgu boleh letaklah peratusan dia di sana. Itu untuk penambahbaikan lah. Okey. Jadi nak buat ayat tu yang nombor 3 tu, cikgu boleh kata 20% sahaja murid yang memberi perhatian di dalam kelas. So keluarkanlah dia punya graf bawah tu. Graf jenis-jenis perhatian jenis-jenis tidak beri perhatian dalam kelas. Keluar graf. Dia tengok cicak ke apa yang dia buat ke. Tapi taklah sampai detail macam tu lah kita biasa kita buat beri perhatian tak beri perhatian je lah nak. Ya. Cukup dah. Yang detail-detail tu cikgu just letak dia punya dalam bentuk ayat je. Apakah ciri-ciri budak yang tak beri perhatian? Dia main dengan pensel dia ke, dia melukis ke, dia conteng-conteng ke. Kalau ada budak-budak yang macam itu, dia jatuh dalam kategori budak yang tak beri perhatian. So cikgu ada checklist. So daripada checklist tu keluar data. Dan data tu cikgu perlu masakkan dia. Okey, saya istilahkan masak lah bahasa saya. Okey, yang keempat. Latihan yang diberikan sepanjang PTPR rata-rata hanya 23 orang murid. Ni okey lah. 23 orang yang menyiapkan serta menghantar latihan tersebut kepada guru subjek. Maksudnya dia siap dan hantar 23. Sama? Ya. 23 siap, 23 hantar. Selalunya lah memang macam tu. Okey, kalau macam tu okey lah. Baru hantar. Betul ke salah tak kira kah?
Tidak. Jadi Itu perlu tak juga masuk. lah tambah kira. Perlu Ah. tambah ke? Si tahu lah sebab apa fokus utama kajian tu? Fokus utama kajian ini apa? Meningkatkan minat. Minat ya enggak? Meningkatkan minat nak, bukannya meningkatkan kualiti nak. Ya, betul lah tu. Betul lah. Ah, So tak jadi masalah lah sebenarnya. ya, ya. And then yang nombor 5, sesi PDPR menggunakan Google Meet dihadiri seramai 5 sehingga 10 orang sahaja. Ini boleh tak jadi masalah. Ataupun cikgu nak letak sekitar 6 orang saja pun boleh. Okey. Sekitar 6 orang. Ini pun okey dah. Ini pun okey dah. Okey, yang ini adalah pemerhatian. Apa data-data yang cikgu perhatikan? Okey, dan semua ini tadi memang dia menjurus ke arah minat. Semua ni ada ke arah minat kah? Okey, tak apa, nanti kita akan tengok. And then seterusnya keadaan fizikal ataupun mental murid. Alamak, fizikal. Cikgu, fizikal loh cikgu. Kalau budak tu tempang tangan tak ada, fizikal loh. Ya. Ya, mau hati-hati, adakah fizikal ke mental? Mental murid ni satu hal lagi, macam mana cikgu nak ukur mental murid? Kan? Bahaya ayat ni, bahaya. Apa yang sesuai lah ni? Mungkin cikgu boleh Sikap. letak pada kesediaan murid. Kesediaan. Okey. Student readiness dalam English ni lah. Student readiness. Dalam English kacak bunyi. Ya. Readiness. Okay, kesediaan murid. Nombor 1, murid kelihatan. Alamak, kelihatan. Cikgu lihatkah? Kelihatan teragak-agak untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru subjek. Dapat lihatkah? Kalau soalan tu diberi secara WhatsApp macam mana? Dapat lihatkah? Nampak soalan saya bagi macam bodoh lah, tapi kita terfikir juga. Ya. Macam mana? So, macam mana nak jawab soalan ni? Murid. Teragak-agak untuk jawab soalan yang dikemukakan oleh guru subjek. Murid belum bersedia ataupun masih tidur. Macam mana cikgu tahu mereka masih tidur? Kalau dah tidur tu dapat respon kah dia? Kita tahulah yang tidur. Okay. So seperti yang cerita kita yang pertama tadi tu, yang markah pencapaian akademik murid tu sama aja cerita dia. Pastikan ada data. Okey. Ia ajak kata kuncinya lah. Dalam pemerhatian semuanya adalah data. Macam contoh yang tadi tu teragak-agak, apakah data yang cikgu dapat? Apakah data yang dapat menyokong perkataan teragak-agak itu untuk menjawab soalan? Ada si data. Kalau kelihatan kan tu maksudnya pemerhatian lah nak. Pemerhatian ataupun daripada mesej kah. Contoh, mesej tu kan, alamak cikgu macam mana mau jawab soalan ni? Teragak-agak lah artinya nak. Ya. Dari sana pun cikgu boleh ambil kira juga. Boleh ambil kira juga. Jadi ayat dia yang sesuai, kita nak letak murid. Cikgu boleh letak letak teruslah berapa bilangan dia. 50% murid teragak-agak untuk menjawab soalan. Dia teragak-agak saya dah masalah sebenarnya. Terus masuk data dia lah. Terus masuk data dia kat situ. Dari segi data masukkan terus data. Macam murid belum bersedia ataupun masih tidur dan tidak ingat pada jadual. Cikgu, ada 3 kata kunci dalam tu cikgu. Yang nombor 1 bersedia, yang 2 masih tidur, yang nombor 3 tak ingat. Berapa ramai yang tak bersedia, berapa ramai yang masih tidur, berapa ramai yang tak ingat. Okey. Ya. Jadi mau hati-hatilah dengan setiap satu kata kunci atau satu kataan istilah yang digunakan. Ya. Namun yang madah belum sedia, dia dah bangun. Tapi yang belum bersedia untuk kelas sebab apa? Sebab dia belum mandi. Ataupun sebab dia belum guna tudung, contoh. Ataupun sebab dia masih di pasar hantar mak dia pergi vaksin, contohnya lah. So, cikgu kena justify lah, perlu be very, kata orang, spesifik lah. Be very specific. Dengan jadi kalau macam tu belum bersedia, masih tidur, yang tak ingat kan ada 3 kata kunci. Jadi, kalau belum bersedia kita perlu letak data terus kah? Tapi macam mana kita nak tahunya si bersedia? Yes, betul. Macamnya. Keluarkanlah berapa orang yang tidak bersedia. Okey. Kalau nya perlu data bukti, nya perlu macam mana tak bersedia tu, macam mana kita nak tahulah? Kalau daripada penulisan nanti.
Okey, saya sih tahulah cara cikgu, tapi yang biasanya yang saya jumpa, cikgu kita buat survey lah, survey ringkas. Contohnya mesej secara viral lah dalam dalam WhatsApp, contohlah mesej yang viral, mesej WhatsApp. Okey, cikgu nak survey sekejap, siapa yang dah bersedia boleh reply dalam mesej ni, tambah nama masing-masing ya. Mana macam ni. Teruslah Oh, panjang mesejnya. Okey, kita tengok. Okey, nampak gayanya daripada 33 orang murid ni, ada 20 orang dah bersedia. Okey, tak apalah, kita mulakan je lah terus kelas. okey. Contoh. Faham, faham, Ah, faham. jadi, Okey. jadi data daripada situ pun kita boleh guna. Okey. Okey. Ya contohnya lah. Ataupun cikgu ada cara lain ke boleh juga. Cikgu nak guna Google Form kah, apakah untuk detect kah. Kan banyak ada kena tu. Okey, pergi Ya, survey online. Survey monkey kah, apa-apalah. Okey, kita detect dah bersedia ke belum. okey. Kecuali yang survey untuk tidur lagi. Okey, cikgu nak detect siapa tengah tidur di situ. Bukannya si bolos tidur lah ya. Macam ya lah. Okey, agak-agak lah nak. Okey. Agak-agak lah dalam kita nak buat survey lah. Okey, Okey. sama juga dengan tidak ingat pada jadual. Sama jugalah. Okey, Mm-mm. next. Untuk prasarana, yang ini cikgu perlu hati-hatilah sebenarnya prasarana ni. Sebabnya, apa fokus cikgu punya kajian tadi? Minat? Minat. Minat. Yang Ya. prasarana ni ada kaitan tak? Ada kaitan tak dengan minat? Ada kot. Kalau contohnya, kalau dia tak ada gadget kan. Bila ada macam, oh tak ada gadget, tak payahlah ikut macam tu. Manalah tahu kan, sikap budak. Okey. Ni ada beza cikgu. Ada beza. Kadang ada orang yang bukan Hmm. si minat. Yang bukan si Hmm. minat, yang cuma si mampu je. Tapi yang minat. Macam Ya. contoh, orang yang tadi suka main piano, tapi yang ada piano, apa perasaannya? Faham tak Okey. cikgu? Ah, Faham? ah. Sebab ya dalam dalam prasarana tu selalu saya mengelaklah benda tu sebab bukannya masalahnya untuk si minat tapi barangnya saya dah. Ya. Nya nak ikhtiar macam ni pun memang siapat. Memang siapat. Sebab ya untuk masalah bahagian prasarana ke ataupun gadget ke apakah selalu saya minta jangan masukkan. Okey. Selalu saya advise jangan masukkan. Mun nak Betul. masukkan pun boleh kita letak tapi bukannya di bawah aspek minat si minat. Sebabnya rasa macam kita tu dah terlalu menghukum tok si. Macam Ya. budak tu bukannya si mau belajar. Aku memang mau belajar bah katanya. Tapi dah keluarga aku si mampu beli gadget pas semua sedih. Oh jahit hati. Faham ah? Faham. Sama juga dengan capaian internet. Sama juga dengan capaian internet. Jadi benda tu tadi bukannya hanyalah pemerhatian semata-mata tapi ianya bukannya menjurus ke arah minat. Ia bukan menjurus ke arah minat. Boleh kita letak. Saya tak ada masalah. Saya ada masalah kita letak. Cumanya tadi kita perlu badah lah. Kita perlu badah benda ni tadi mungkin tidak mempengaruhi minat. Mungkin ada murid yang minat tapi tidak berkemampuan. Ambil contoh macam ni lah. Okey cikgu Okey, Okey. and then last kali adalah sikap murid. Sikap murid tu lah adalah kita punya fokus utama kan sebab kita nak cerita tentang minat. Ya. Okey. So sikap murid tak bersedia untuk PDPR. Okey? Untuk ulang balik Datuk, tidak bersedia untuk Ya. PDPR tu. Ulang Perlu balik ada data. Ya, yang nombor 2 tu. Mm-mm. Yang nombor 2 tu. Yang tidak bersedia tu ulang balik yang nombor 2 tu, physical and Ya. mental. Jadi nombor 2 murid sengaja tidak aktifkan data ataupun internet. Itu memang sikap lah. Saya rasa nombor 1 tu dah boleh dikecualikan lah sebab nombor 1 tu dah macam pengulangan daripada Ya. yang tu. Okey. Yang nombor 2 tu okey lah. Sengaja tidak aktifkan data ataupun internet. Nombor 3, murid lewat dan bangun lewat. Tidur lewat dan bangun lewat. Yang ini apa sebab dia? Adakah dia tak ingat pada jadual? Kalau tak ingat pada jadual, dia masuk ke atas ni lah. Kalau dia tak ingat pada jadual. Sebab tu dia tidur lewat. Kalau dia sengaja tidur lewat, mungkin tambah lagi sini lah. Murid sengaja tidur lewat. Oleh kerana perkataan sengaja, dia mungkin jatuh pada sikap. Murid tidak serius dan memandang remeh tentang
sesi PDPR. Macam mana cikgu tahu murid tak serius? Macam mana cikgu dapat detect? Cikgu Farida, serius tak serius? Apa? Macam mana cikgu dapat kesan budak tu serius Kalau tak serius? bila kita ikut GM kan, mereka on je. Bila kita tanya soalan kan, orang sih buka mic. Jadi CCTV lah dekat Sia. Jadi saya rasa tidak serius lah, memandang remeh. Okay. So, ada dipesankah dengan budak-budak? Bukalah mic, bukalah video sepanjang sesi kita. Tidak lah, tapi kan kalau kita jaga tutup, lepas tu kalau kita tanya soalan nanti baru buka mic tu memang ada pesan lah. Tapi bila dah sebut nama pelajar, memang senyap macam tu je. Senyap je. Saya tahulah cikgu tapi biasanya kalau sesi online ni biasanya saya banyak berlaku lah. Biasa kita online ni kan. Bila kita panggil orang tu senyap je, maksudnya ada masalah lain lah. Biasanya kita fikir positif je lah nak. Iyalah. Kita fikir positif je lah. Tapi sih salah sebenarnya kalau kita letak sana murid tidak serius dan memandang remeh tentang sesi PDPR. Cumanya bagi setiap satu elemen dalam tu, macam nombor 1, 2, 3 dalam sikap murid ni kan, letaklah sekalinya pun nombor-nombornya, bilangan murid yang berapa, data lah. Okay. Data. Jadi maksudnya dekat bahagian pemerhatian ni memang lebih kepada data. Ya kata kuncinya. Okay. Yang hanyalah lebih kepada data. Data yang mana menyokong apa yang kita perhatikan. Memang orang tahu kita perhatikan benda ni kan, tapi apa data dia? Ada tak benda yang menyokong? Ya ajaklah bahagian perhatian tu. Jadi cikgu boleh tambah baiklah di sana cikgu. Okey, boleh. Dekat bahagian penulisan pun sama jugalah. Cikgu boleh detailkan macam itu. Okay, next. Kita masuk dekat refleksi. Dekat ruangan refleksi ni cikgu cuba perhatikan Yang ini macam mana mau cakap Ini cerita dia cikgu. Saya tak tahu sangat. Okey, ni saya bagi tahulah. Biasanya dekat bahagian refleksi ini adalah kita cuba untuk memahami dan mendalami apa isu yang berlaku daripada pemerhatian. Okey? Kita cuba memahami dan mendalami apa yang kita dapat daripada pemerhatian. Jadi pemerhatian kita tadi macam ini. Semua-semua ni adalah pemerhatian kita. Jadi daripada pemerhatian ini, kita pun fikir, kita pun buat satu sesi muhasabah diri. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi kita buat refleksi. So dalam sesi refleksi, biasanya saya mencadangkan cikgu buat guna tools yang berkaitan seperti SWOT analisis, KRA. Pernah dengar itu? Tulang ikan Ishikawa, ataupun 5Y. KRA tahu kan KRA? KRA lagi, astagfirullahaladzim. Bukan KRA. Apa RCA? Root Cause Analysis. Root Cause Analysis. Okay, root cause analysis. Mungkin dalam kaunseling pun ada juga yang mengkaji dan mencungkil apa permasalahan yang berlaku. So benda proses adalah proses refleksi. Jadi selalunya saya banyak guna tulang ikan Ishikawa lah. Tulang ikan Ishikawa, okey, daripada tulang ikan Ishikawa kan yang ada keluarkan beberapa faktor macam ada segi human factor, dari segi persekitaran and everything nak. Tapi data-data sebenarnya kita dah keluarkan dalam dalam kita punya pemerhatian. Cumanya tadi kita susunkan daripada bentuk ceritanya, kita susunkan dalam refleksi. Bila kita dah keluarkan poin-poinnya daripada tulang ikan Ishikawa, kita susunkan dalam 5Y. 5Y. Tahu 5Y? 5Y. 5 kenapa? Ya. 5 kenapa? 5 kenapa ni adalah contoh. Kenapa murid mempunyai sikap tidak minat dengan PDPR? Kenapa? Oh, sebab benda ni online. Okey, kenapa online ni bermasalah? Oh, sebab online kawasan saya tak bagus online. Oh, kenapa kawasan kamu tak bagus online? Macam mana nak jawab? Sebab tu, untuk 5Y ni selalu saya cadangkan jangan ambil benda yang di luar kawalan kita. Di luar kawalan contohnya macam tu tadilah. Kawasan saya tak kuat internet. Susah kita kelak nak cari
puncanya nak. Puncanya kita pergilah cari. Okey, kenapa kamu tak masuk kelas saya? Saya tertidur malam tadi cikgu. Kenapa kamu tertidur? Saya tak ingat jadual lah. Kenapa kamu tak ingat jadual? Aduh, saya tak tahu mana saya simpan jadual tu. Kenapa kamu tak tahu mana kamu simpan jadual tu? Yang 5 Lupa. tu. Lupa. Macam mana kamu boleh lupa? Kenapa kamu boleh lupa? So soalan-soalan tu lah yang kita perlu, itu contoh lah cikgu contoh. Ya. Itu contoh. Tapi saya rasa cikgu boleh susun lah. Tapi pada akhirnya kelak cikgu akan dapat buat macam ni kesimpulannya. Sikap murid yang sikap murid ke apakah ataupun ketidakprihatinan murid ke terhadap sesi PDPR. Jadi yang mana macam ni kita cuba nak masuk kepada sikap tidak minat ya. Sebab tidak minat adalah salah satu daripada sikap. Betul kah? Betul lah. Okey. Ya. So bila sebut minat tu terlalu objektif cikgu. Macam ni masa kita minat tu terlalu objektif. Ambil contoh kita nak beli kereta baru. Ada pilihan Honda Vios, Toyota Vios dengan Honda City. Dua-dua sama kereta import, dua-dua sama harga, lebih kurang. Dia pun kelebihan pun lebih kurang ya sama. Tapi oleh kerana minat, saya asyik ngambil Honda Vios, Vios dengan City, saya ngambil Hyundai. Oleh kerana minat, sebab saya suka dengan desainnya. Sama juga handbag. Handbag banyak depan mata pilihan, tapi ada segi handbag tu yang kita minat. Mana isi kacak lah handbag ya, tapi aku minat dengan handbag tu. Faham poin yang saya nak sampaikan, Cikgu Faida? Minat bila cerita hal minat, mau hati-hati sikit. Sebab ya, bila minat tu dia tengok kepada geng-geng sekolah, geng-geng murid ya. Saya ambil contoh. Mungkin minat di murid-murid di SMK Norma adalah lebih kepada game. So, cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah sana menggunakan pendekatan game. Barulah cun dengan minat mereka. Dan mungkin minat murid-murid di SMK Matu lebih kepada nyanyian ataupun song, lagu-lagu. Jadi pendekatan cikgu mengajar kepada murid lebih kepada nyanyian. Minatnya berbeza. Sebab ya kita mau dalam kita nak meningkatkan minat, kita perlu kaji dulu apa yang diminati oleh murid. Betul sih. Betul sih. Kadang murid tu minat apa? Nya minta puji, sukanya cikgu nak minat. So kita kena kajilah. Mungkin daripada refleksi ni rupa-rupanya 5Y bangau tu kenapa rupa-rupanya cikgu tok si paham miak. Rupa-rupanya kita ni cikgu tak tahu reti miak. Kita tahu beri arahan aja, rupa-rupanya kita si menyelami apa yang berlaku dekat budak. Contoh lah cikgu contoh. Ya. Jadi rupa-rupanya budak ni bukan dia tak minat nak ikut PDPR, rupa-rupanya dia ada masalah lain, masalah kekangan. Jadi maksudnya PDPR ni tak dapat nak dibuat secara online. Dikaji. So bahagian refleksi ni yang akan banyak menjadi macam kesana ke sini apa semua kan, kita akan jadi garuk kepala dah, mau pecah rasa kepala. Sebab kita nak mengkaji kita nak menyiasat nyiasat lah mendalam macam sesi kaunseling. Tapi prosesnya tadi memang dia akan melibatkan semua aspek-aspek yang lain. Contohnya dari segi keluarganya, kemampuan status sosioekonominya. Sebab susah nak pada hal minat tu. Saya pun nak cerita hal minat susah hati. Kenapa? Sebabnya adalah satu area psikologi. Saya tahu juga sebab minat tu ada satu area psikologi. So ada kajian-kajian yang lepas yang menyatakan bahawa prestasi akademik budak dapat ditingkatkan apabila minatnya meningkat. Betul. Memang betul. Tapi masalahnya dalam usaha kita nak mewujudkan minat murid macam mana? Ada si kajian ataupun Cikgu Faida lah pernah terbaca kajian-kajian yang lepas. Ada satu usaha untuk meningkatkan minat murid. Macam ni, ada jumpa kah? Belum. Belum lagi sekatok.
Belum lagi ya. Okay. Ya, Moon ada, cikgu boleh pecah. usahakanlah. Boleh Okay. pecahkanlah. Sebab cikgu guna Maslow Maslow lama dah kajiannya, berapa tahun dah. Ya. So ya, dia pun the basic needs teori keperluan asas, human motivation. Motivation dengan minat sama kah cikgu? Lepas kita bagi motivasi, mana tahu dia tak akan minat. Tentulah. Sebab dalam meningkatkan minat, motivasi salah satu. Betul. Ya. Motivasi salah satu. Kita sih boleh kata motivasi is the only way. Ya. Nampak apa yang saya nak sampaikan? Jadi untuk itu dekat bahagian refleksi ni cikgu perlu nyatakan juga bahagian mana yang sebenarnya yang kritikal. Adakah motivasi ataupun minat? Dikaji punya kaji, disiasat punya siasat. Rupa-rupanya bukan motivasi. Budak tak perlukan motivasi. Budak perlukan benda lain. Untuk meningkatkan minat. Faham? Ya, cikgu. Faham. Ya. Ya, bahagian itu yang cikgu kena tengok betul-betul. Okay. Ya, masih baru mula-mula tu, belum sampai tindakan. Sebab ya benda tu mesti cunnya pun connectionnya tadi daripada mula ya. Sebab isunya tadi apa? Kita mau involvement murid dalam PDPR kan? Ya, involvement. Sidak student tu tadi, at least lah kita punya concern adalah sidak ya join dalam sesi PDPR. Ya, sebenarnya. Tu sih. Belum lagi sampai ke prestasi akademik sidak kan? Yang penting sidak ya involve dalam kita punya kelas. So daripada sana, dalam kelas secara online, mungkin rupa-rupanya line kita sih bagus. Daripada 33 orang, hanya 3 orang yang dapat online. So, sikan kita nak mula online juga. Yalah, guna data tadi. Nampak nyapun kesinambungan, nyapun connectionnya antara datanya apa semua. Sebab ya dalam mana-mana kajian, terutamanya kajian tindakan, kajian yang untuk tindakan, ya namanya kajian tindakan. Kajian kita buat untuk tindakan kita. Cumanya ramai orang selalu fikir solutionnya terus. Si boleh. Bukan si boleh. Macam rugi lah. Kalau kita terus fikirkan solution, padahal solution itu ataupun ubat itu bukan tidak cun dengan penyakit yang sebenar. Penyakit yang sebenar. Jadi, ialah kita balik kepada cerita tadi itulah. Kita refleksi dah merancang. Okey. Jadi bahagian refleksi ni sebenarnya memang panjanglah cerita yang tadi. Daripada apa yang cikgu dah bentangkan tadi tu, cikgu ada cerita hal motivation, cikgu ada cerita hal minat. Okey. Kalau nak ikutkan lain motivation, minat, apa lagi lain yang boleh meningkatkan dari segi kewangan boleh juga. Sosioekonomi pun boleh juga, banyak. Sebab kadang macam contoh kita nak madah minat budak lelaki untuk menjahit. Okey. Ada budak minat menjahit, ada budak tak minat untuk menjahit. Tapi kena Rizalman boleh berjaya? Ya, Rizalman. Rizalman boleh berjaya. Jadi maksudnya, Rizalman kalau kita tengok backgroundnya, memangnya budak yang apa kata orang keluarga daripada kampung, apa semua kan? Apa yang menjadikannya minatnya? Jadi daripada minat, timbulnya motivasi. Nah, jadi nya bolak-balik lah sebenarnya antara dua tu adalah memang saling connecting each other minat and motivation. Nya connecting each other. So kita kena tengoklah bahagian mana untuk budak kita ni. Okay. So dekat bahagian refleksi tu kelak cikgu susun baliklah cikgu Boleh. Nyapun ceritanya. Cerita bangau-bangaunya. Okay, and then merancang. Daripada, kita ambil satu contoh yang tadi, rupa-rupanya di hasil siasatan tadi, dalam refleksi itu rupa-rupanya budak ni berminat. Budak ni berminat tapi dek kerana masalah internet, jadi budak tak dapat nak join. Jadi nak tak nak, cikgu terpaksa guna style mode offline. PDPR offline kan ada kan? PDPR offline. Ada. Cikgu paksalah menyediakan modul and everything kan, hantar ke rumah ataupun budak datang ke sekolah untuk ambil. Itu contohnya lah. Ya. Pernah buat ke acara yang sebelum tu cikgu? Dekat sekolah kah ada je?
Ada. Okay. So how is it? Dapatannya macam mana? Yang offline lebih okey lah daripada yang online. Okay. So no problem lah artinya. So no problem lah artinya. Maksudnya budak Ya, ada minat lah kalau dia involve. ya, ya. Okay. Kalau betul lah cikgu cerita hal involvement. Mm-mm. Maksudnya budak bukan tak ada minat, dia minat je. Sebenarnya Ya, budak tu, cikgu suruh A je di polahnya. Masalahnya budak macam ya lah. ya. So untuk objektif tu tadi, cikgu boleh ubah lah, cikgu boleh ubah. Rupa-rupanya saya terpaksa ubah kepada mode offline. So don't worry about apa tentang yang cikgu dah buat sebelum tu. Sebab Okey. cikgu yang dah buat sebelum tu adalah cerita hal online. Okey, cerita hal online. So dapatannya tadi let's say lah kita masih kekalkan dengan minat. Okey, kita masih kekalkan dengan minat lah, okey. Contohlah cikgu kata memang minat lah, memang minat bermula. Okey, last kali cikgu punya fokus adalah untuk menarik minat murid. So macam mana cikgu nak menarik minat murid? Perlu tengok balik apa kriteria dia. Adakah cikgu perlu beri ganjaran, ataupun cikgu perlu beri aktiviti yang menarik, ataupun cikgu perlu beri soalan-soalan yang senang dengan budak, beri tugasan yang best-best kat budak. Hanya ada banyak sebenarnya untuk menarik minat. Tapi ya Datik, lain rumput, lain belalang. Jangan tengok selera orang juga. Selera murid kita. Ya, Tambah lagi sekarang ni kita ada PBL kan. PBL, ya. PMA kan. Okay, so cuba fikirkanlah macam mana cara yang terbaik untuk menarik minat murid. Okay. Okey. So Boleh. objektif khususnya, yang ini cerita hal PDPR, terutamanya mengikuti sesi Google Meet. Okay. Yang ini sebenarnya kita boleh guna TikTok. Pernah dengar kak Ego? Ya, ya, ada. Kita boleh guna TikTok ke, YouTube ke, apa ke. Sebenarnya dalam kita menarik minat murid ni, kita tengok murid kita memang kaki gadget. Murid kita Ya. kaki gadget. Cumanya tadi kita si perasan. Sebab ya untuk bahagian refleksi ini kan, bahagian refleksi ini mungkin kalau cikgu masih stay put, masih nak kekalkan dengan minat tu tadi, cikgu boleh tambah sedikit apa kekuatan murid. Apa kekuatan murid adalah Gadget. dia kaki gadget, pandai buat Ya. TikTok, pandai buat Apps, YouTube, hiburan. pandai buat edit video. Video kita Ya. tengah mengajar pun, gambar kita tengah mengajar pun habis dia edit. Ya. Di screenshot lagi tu. Ya. So gunakan kekuatan mereka. Bagi kita benda tu kelemahan ataupun main-main, tapi kita gunakan benda itu sebagai positive side. Ya, kekuatan dia. Kita gunakan benda tu sebagai kekuatan. Sebab tu penting bahagian refleksi ni. Bahagian refleksi ni. Okey, jadi kita gunakan benda tu sebagai ini. Jadi objektifnya tadi untuk menarik minat. Objektif khususnya memanglah meningkatkan apa semua tu kan. Tapi kita boleh cakap teruslah dekat sini. Ini saya tak nak kacau sangat lah sebab objektif khusus ni memberi kesedaran, mengubah sikap negatif. Boleh tambah satu lagi lah. Menggunakan kelebihan mereka, menggunakan kekuatan mereka dalam meningkatkan PDP involvement dalam PDPR. Kekuatannya apa? Kekuatan dalam gadget lah, macam buat TikTok ke, buat video ke, edit gambar ke, apa ke. Budak yang suka aja. Suka aja budak buat apa semua ya. Okay. So kita mesti buat kelainan lah cikgu. Kita buat kelainan biar budak tadi best nah kelas dak tu ada makin TikTok. Aku padahal budak tu tadi tak ada handphone. Sanggupnya pinjam telefon bapak install TikTok. Itulah tadi kita ada wow factor di sana ataupun kita ada kelainan lah. Itu baru kita kaitkan dengan teori Abraham Maslow. Abraham Maslow kan ada beberapa tadi nak. Ya. So kalau yang tadi tu kita contoh kita menarik minat guna kaedah guna style viral lah, style orang terikut-ikut. Apa namanya tadi? Ya bagian apa ya? Orang ikut-ikut ya. Keperluan apa ya? Mengikut society. Keperluan sosial. Ikut. Yang mana Pak Syul? Kalau keperluan sosial
Fisiologi, keselamatan, keperluan sosial, Ah, penghargaan diri dan hasrat diri. yes, keperluan sosial lah sebenarnya, keperluan sosial dan Ya, penghargaan diri. Ah, ya, bilanya buat video TikTok sebenarnya nya menghargai dirinya bah. mm-mm, Video ya videonya pun bah. Ajarlah ya, pakai Viva Video ke apakah beri tugasan. ya, So nya akan meningkatkan terus di sia lah. Okay. So okay. rasanya betul tu cikgu boleh modify sebenarnya, tukar tajuk tu. Tajuk tu tukar. Bukannya meningkatkan minat lagi, cikgu boleh letak nama lain iaitu pendekatan pernah sih dengar pembentangan orang pendekatan TikTok untuk meningkatkan sesi PDPR. Pernah dengar? Ada. Pernahkah? Adakah? Ada membentang, ada kami pernah tengok. Ah, Oh, hanya menggunakan TikTok untuk meningkatkan interaksi murid dalam PDPR. hmm. Tajuknya simple, catchy lah. Memang menarik juga. Rupa-rupanya TikTok tu boleh. Ya. Macam kita boleh kita ubah suai sikit lah. Meningkatkan minat murid melalui video, penghasilan video. Video kan banyak. Guna TikTok boleh, Viva Video boleh, YouTube pun boleh nak. Boleh penghasilan video dalam setiap sesi PDPR kita. Jadi ya kira projek lah PBL nak. Project Based Learning. Ya, ya, Jadi projek yang tadi adalah malah video. Mun ya minat media. Kalau itulah minat budak, no problem. Budak nak berkarya, budak yang nak berkarya, dia nak menunjukkan sesuatu. Dia suka ngangkat diri nyampun bah. Cikgu, saya dah buat ni cikgu. Dia tunjuk dia minatnya. Salah budak minta puji nak. Kalau budak minta puji, kita guna cara ya. Kita suruhnya, kita angkat-angkatnya. Kamu kan pandai guna TikTok. Buatlah video, buat cantik sikit, upload lah, share dalam YouTube. Share dalam TikTok lah, cikgu like. Kelak cikgu tengoklah siapa like paling banyak. Cikgu bagi hadiah. Contoh. Okey, contoh. okay. Contoh. Kelak cikgu fikirkanlah cara-cara yang lain. Tapi Okay, kan, untuk teori Maslow tu, cikgu boleh pakainya lama gila lah. Sebab teori Maslow tu hanya boleh untuk sesuatu sikit part aja, satu bahagian aja. Ni ada banyak lagi teori lain cikgu. Kita boleh guna teori pembelajaran kooperatif pun boleh. Teori untuk minat belajar ada teorinya bah. Mesti salah kami, cuba kita cek. Ada teori-teori yang lain selain daripada teori keperluan tu. Sebabnya bila melibatkan instructionalnya ada teori lain. Cuba tak cek cikgu Okey, boleh. Kelak saya cek. Cek untuk teori yang meningkatkan sesi PDP ya tadi. Dan macam tu nak nombor 3 ya. Murid diminta untuk menyenaraikan 5 keperluan. Aduh, leput palak miak. Ni nya tahu 5 keperluan. Tu sih. Aduh cikgu, mana saya tahu keperluan saya cikgu tanya. Bukan kita nak ngetes keperluan sidak, bukan. Kita nak ngetes supaya sidak ya dapat join PDPR. Ya, ajak sebenarnya kan. Si perlu. Bab teori tu, kebiasaannya teori-teori tu kita yang guna, bukan budak yang guna. Cikgu yang guna teori dalam tugasan kita. Faham. Okey, murid diterangkan apa kelebihan pasal si perlulah. Si perlulah. Setelah motivasi, okey. Apa yang di pola kita tu adalah style motivasi. Sebenarnya kita nak meningkatkan motivasi. Yang mana kita mau suruh miak tu sedar bahawa sidak ya boleh memotivate diri pun. Cuma tapi yang diperhati kami, sidak belum tahap ya lagi. Setuju sih tak itu? Sidak belum tahap ya lagi. Dapat motivate diri pun. Di tangga kami lah. Sidak belum sampai tahap ya lagi. Melainkannya dah pandai guna otaknya pun, nya pun level of thinkingnya dah sampai ke sia. Biasanya budak perempuan boleh, budak lelaki belum. Faham? Faham. Jadi sebab ya kami rasa macam si Chun bah sesi motivasi tu. Melainkan kita yang beri motivasi dengan sidak, boleh. Kita yang beri motivasi dengan sidak macam ni, kita trigger motivasi dalaman sidak. Ya boleh. Ya Chun. Mun kita nak nyuruh sidak meningkatkan motivasi diri sendiri, aduh, kita sendiri pun sama juga.
kita pun perlu orang lain untuk meningkatkan motivasi kita kan. Mau diketuk selalu kita tu. Freda ni kajian tindakan tu dah siap ke belum? Biarlah motivasi nak. Motivasi tu banyak. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik, ada yang positif, ada yang negatif. Motivasi tu. Ada certain orang bila dikelakar macamnya. Bila lagi kau nak mula kajian tindakan? Ya macam sindir-sindir bunyi. Ya dah negatif. Kalau yang positifnya lain je bunyinya kan. Sebab ya macam untuk yang ini yalah saya lihat macam sesuai lah, sesuai. Betul si Cikgu Freda. Betul. Tak saya ubah lagi. Kata ubah lah. Okay. Saya buat pemantauan terhadap murid agar mereka mempunyai kesedaran ikut sesi PDR sepanjang pemantauan saya ada masalah. Pemantauan saya ada masalah. Cumanya tadi untuk motivasi ada salah sikit lah. So untuk pemantauan tu buat pemerhatian, okey, yang kitaran 2A, ini dah masuk kitaran 2A dah tu. Yang tu, yang bahagian ni sebenarnya dia masih dekat situ, masih dekat 1C. Yang bahagian ni dia masih dekat 1C. Yang 2A ni pemerhatian adalah dia punya after effect. Ingat kata kunci cikgu after effect. Kesan daripada apa yang kita dah pola. Kesan daripada apa yang kita dah pola. Contohnya tadi kita dah suruh sidak pola video dah pola video apa semua. So kesannya tadi apa? Terus budak yang si mau involve dalam pola tugasan pun mau join. Dulu dalam tugasan baru 10 orang je kena tok. Dah meningkat jadi 20 orang nak hantar tugasan. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara sidak nak mula video. Ya contohnya tadi lah kalau cikgu nak guna video tadi tu lah. Yang itulah yang cikgu letak dekat pemerhatian. Ada peningkatan. So bila masuk je dekat pemerhatian memang ada data. Memang ada data. Dia perlu di connect balik dengan cerita ni. Dengan cerita dekat pemerhatian ni. Ni cerita ni. Dia perlu diulang balik ni. Dia connect balik. Dia connect balik. Dia tengok balik. 13 mula-mulakan macam mana pada hujungnya. Lepas habis kita tu naik ke turun. Itulah cerita dia untuk pemerhatian. Asal masuk pemerhatian je memang dia keluarkan data. Okay. Lepas tu refleksi. Sama juga konsepnya. Refleksi ni. Bila tadi dah guna video terus semua meningkat. So kita pun buat refleksi. Rupa-rupanya budak ni dia minat nak buat video. Itu kekuatan dia lah. Jadi bila dah budak tu minat buat video lalu ramailah yang hantar video tu kan. Refleksi, itu kekuatan. Lepas kekuatan, kelemahan dia. Kelemahan dia adalah murid memerlukan masa yang lebih untuk belajar macam mana nak edit video. Ataupun mungkin cikgu boleh kata murid selalu je tanya dengan cikgu, macam ni nak edit video tu cikgu, macam ni nak guna Viva video tu cikgu, macam ni nak guna TikTok tu cikgu. Cikgu akan rasa letih melayan seorang-seorang murid untuk mengajar macam mana nak edit video. Itu kelemahannya lah. Okay. So dekat bahagian refleksi ni, 2B ni cikgu letak kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penambahbaikan. Okay. Lepas tu selesai. Dekat bahagian cadangan penambahbaikan, yang itu cikgu akan standby lah nak masuk kitaran satu lagi. Ya sebenarnya. Tapi cukuplah cerita kita berhenti di sini saja. Di cadangan penambahbaikan, so stop. Okay ya. So jelas lah setakat tu cikgu? Ada soalan? Jelas. Setakat tu belum. Tunggu saya buat dulu kelak saya baru ada soalan. Saya kena betul-betul faham dulu. Cikgu kelak video tu cikgu boleh bagi ke? Boleh. Cikgu record kan? Tengah record tu dan saya sebenarnya akan post lah benda tu, record tu, recording tu. Sebab saya nak dengar yang last tu cikgu yang bagi komen dia. Sebab saya boleh ubah baik. Boleh, saya tak salah. Ya. Okey cikgu. Okey boleh. Saya nak tanya, saya dah. Saya dah jelas. Kelak mun ada dah bola baru saya ada soalan. Okey, so soalannya tadi bila nak pola? Soalannya bila nak pola secepat mungkin lah kelak saya bincang dengan kawan-kawan yang lain. Bukannya apa cikgu, bukannya apa sebab kan kita punya kolokium kelak bulan 8.
Oh, Bulan 8. Jadi dalam bulan 7 penulisan ya. yang lengkap mesti dah hantar dah. Oh. So Kita bila kita set dah lagi pembentangan. Kita ya set dah ya. lagi pembentangan macam tu. Ini akan jadi terus video pembentangan tapi video yang dihantar bersama dengan penulisan yang lengkap. Macam tahun lepas. Macam tahun lepas dan ia akan terus ditayangkan lah dalam YouTube. Macamnya. Faham. Okay. Mun saya nak ubah saya perlu hantar ke apa kah? Kelak kami akan sediakan link untuk penghantarannya lah. Oh, okey okey. Penghantaran penulisan lengkap dan juga video yang lengkap. Oh, video yang macam ni? Video Oh, tangan. macam yang lepas juga. Kitaran macam tu. Video pembentangan lah. Hmm. Kita rekod lah. Kita rekod muka kita berkelakar ya. Rekod lah. Oo. Maksudnya kalau saya buat semula, kena ada pembentangan semula ke apakah? Beda. Beda. Nya just recording. Nya pembentangan tapi recording. Ya. Nya pembentangan tapi recording. Semuanya ada bentuk recording. Oh, faham. Bukan macam tu lah. Bukan macam tu. Ya, maksudnya macam kami orang tim dan kami bentang dan record. Record macam ya. Dan buat video bagus-bagus gitu. Macam style Ustazah Nurul Huda je, Tek. Ya, faham. Macam style Ustazah Nurul Huda macamnya. Okey, yalah saya tunggu saya ubah lah. Sangatlah esok kah? Okay, all the best. Sehingga jumpa Ya, lagi, Cikgu. Okay, terima kasih. Okay. Bye-bye.